Arena. Tadi kita dah bersama dengan Marcelo, pengarah teknikal futsal FAM, dengan misi, visi dan juga pandangan beliau tentang futsal di Malaysia. Kita dah berbual panjang bersama dengan bahagia Datuk Yusof. Dan sekarang ni kita ada seorang lagi tetamu. Tadi dah sebut tadi Felda. Jadi saya serahkan kepada Rizal Hashim, terima kasih. Jati Johor ni. Terima kasih. Tanya kepada Tuan Haji kita. Terima kasih Tuan Haji Zulkarnain Mohamad, Naib Presiden Felda United, kerana sudi datang ke KV Sukan untuk membincangkan Hala 7 futsal. Jadi soalan pertama, kalau boleh saya nak tanya mengenai pembabitan Felda dalam pembangunan futsal ni, Tuan Haji. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih pada Astro, terutama KP Sukan jemput Felda untuk datang bersama-sama untuk bincang hal ni lah. So, Felda sebenarnya komitmen dia dekat futsal ni sejak 2007 lagi. 7 tahun yang lepas, di mana Felda dah mula bagi tajaan kepada sukan futsal di negara ini sehingga sekarang. Okey. Di mana tujuan Felda bagi itu betul sebab kita betul-betul committed. Betul-betul committed untuk memajukan sukan futsal di negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai platform untuk bantu negara untuk melahirkan player-player. Player-player baru untuk mewakili negara seterusnya ke peringkat antarabangsa. Yang ketiga, apa yang selalu diwar-warkan oleh PM kita, di mana Felda menuju ke global. Maksudnya tak semestinya di bidang peladangan, sawit, kita juga dalam bidang sukan pun sama untuk menuju ke global. Itu matlamat Felda sebenarnya. Okey, saya setuju dengan pandangan Tuan Haji. Felda ni sebenarnya banyak merancakkan lagi sukan, tak kiralah bola sepak dan juga futsal. Okey. Penajaan Felda dalam kejohanan yang dianjurkan ni daripada segi apa sebenarnya? Keseluruhan kejohanan itu sendiri ataupun ada bahagian-bahagian tertentu yang melibatkan Felda? Kita hanya menyalurkan bantuan kewangan dana ke FAM, di mana FAM yang menguruskan sendiri liga tu. Kita hanya bagi teknikal semua daripada FAM, kita bekerjasama dengan FAM untuk menjayakan program ni. Saya tak nak tanya, Rizal nak tanya jumlah dana tu. Tak apa, saya pas Rizal. Besar ke kecil peruntukan ni? Ya, bergantung kepada sudut ekonomi Padang, makin lama benda berubah. Daripada start dulu kita menaja 1.5 juta setahun sehingga 2011. Lepas tu naik kepada 3 juta. Dan last year kita taja 5 juta untuk sukan futsal. Makin meningkat tu satu cabaran buat FAM tu. Saya nak tanya pada Datuk Yusof, kita tahu dari segi penyediaan infrastruktur gelanggang-gelanggang, kita lihat di kawasan-kawasan pedalaman pun sudah ada yang disediakan. Kemudian kita lihat juga bagaimana sektor swasta pun menyediakan ruang-ruang untuk pemain kaki tangan mereka bermain. Apakah ini sebenarnya satu ruang lingkup yang cukup besar untuk FAM manipulate? Apakah ini antara job spec yang akan dilaksanakan oleh Profesor Mustazah ni? Ya, kita akan letak itu di bawah Komiti Pertandingan Tempatan. Sebenarnya kita menampak infrastruktur untuk sukan futsal ini meluas dan sampai ke ceruk-ceruk rantau pun ada. Jadi kita pada tahun hadapan insya-Allah telah mendapat persetujuan Presiden sendiri untuk mewujudkan satu lagi liga. Selain daripada Liga Felda Kebangsaan, kita akan wujudkan Liga Junior di bawah 19 tahun. Jadi Liga Junior ni kita akan minta tiap-tiap negeri akan adakan liga masing-masing dulu. Sebelum kita bawa kepada grand finalnya, mungkin di satu tempat. Selepas negeri-negeri mengadakan pertandingan liga di negeri itu. Maknanya ada Grand Prix, tapi penajanya Felda atau kena cari penaja lain? Belum dapat penaja lagi. Belum dapat penaja lagi. Setakat ini mungkin FAM lah yang ini, tapi saya pun tengah berusaha untuk mendapatkan penaja sebab Felda pun dah banyak taja kan, malulah saya nak minta Felda aja selama ini. Jadi kita cuba sebenarnya mencari penaja baru untuk Liga Junior ni, untuk preparekan tim ini. Sebenarnya kita ada masa 2 tahun untuk bersedia pada 2017 nanti untuk menghadapi World Qualifier 2017 bawah 21 tahun. Di peringkat negeri Datuk sini, Melaka, MAFA, apakah MAFA menganjurkan kejohanan futsal? Kita akan
akan mulakan sebenarnya. Kita akan mulakan. Sebenarnya MAFA dah ada pun tim futsal dan kita baru bertanding dalam liga dalam invitation Felda Invitation Tournament yang berlangsung di KSL Gombak baru seminggu lepas ya kalau tak silap saya. Dan walaupun tim baru kita masuk ke final, malang kita tewas di final. Oh, tahniah masuk final. Dia hebatlah tu. Okey, saya tanya juga pada Tuan Haji kita, apakah dengan penganjuran kejohanan yang orang kata yang melibatkan Felda itu sendiri turut membuka ruang kepada ini anak-anak peroka ni. So saya tanya ni, memberi peluang juga kepada anak-anak peroka. Kita tak tahu, mungkin pemain futsal yang hebat lahir daripada peroka, daripada Felda-Felda. Macam mana? Okey, untuk makluman, buat masa sekarang ni ada seorang anak peroka mewakili Malaysia, iaitu daripada Keluang Ali Mahat. Okey, hampir 4-5 tahun yang mewakili Malaysia. Okey, untuk belia-belia, sebenarnya belia kita ni sebenarnya ada lebih kurang lebih pada 20,000 belia di Felda. Seluruh kawasan Felda. Okey. Jadi kita tiap-tiap tahun bermula pada 2013 ni kita dah ada Piala Generasi Felda daripada 2007 sampai 2009 dah ada dah. Kemudian kita buat kejohanan wilayah Felda antara wilayah. Jadi Felda ni sebenarnya ada 11 wilayah termasuk satu ibu pejabat. Jadi kita ada 12 tim. Jadi tahun ni kita first time kita buat antara wilayah-wilayah. Okey. Di mana champion tadi kita dapat daripada wilayah Terengganu. Anak penoka semua. Okey, daripada situ kita group untuk mewakili kita punya tim utama lah untuk pergi ke Liga Futsal Kebangsaan. Okey. Ya. Kita berbalik semula kepada persoalan mengenai skuad futsal kebangsaan. Difahamkan kita belum ada pemain tetap dalam skuad kebangsaan. Bermakna bila ada kejohanan, lagi sebulan setengah, mereka akan dikumpul semula. Dan selepas habis kejohanan, mereka akan balik ke tempat masing-masing. Jadi ini mungkin menjadi salah satu penyumbang kepada prestasi kita yang agak, orang kata, tidak begitu baik. Bila perancangan FAM kita nak ada pasukan futsal tetap ni, Datuk? Saya sebenarnya dalam jawatankuasa kita bincang benda ni panjang lebar. Sebab kita tidak akan sampai bila pun kita tak akan mendapat mewujudkan satu tim yang kuat kalau kita masih menggunakan metod ini untuk menghadapi sesuatu kejohanan. Jadi saya bercadang mulai pada tahun depan, seawal Januari mungkin, kita akan mewujudkan, saya dah minta sebenarnya Marcelo untuk menyenaraikan pemain-pemain yang berpotensi untuk mewakili negara ini untuk dikumpulkan. Dan terpaksa dah saya bawa ke Melaka supaya senang saya pantau saya orang Melaka. Jadi tim ini akan saya letakkan di Melaka. Jadi tim ini sebenarnya tim untuk national team. Seolah-olah macam kita buat Harimau Muda A misalnya kata. Dia futsal, Harimau Muda Futsal. Dia satu tim yang akan berada bersama sepanjang setahun bersama. Macam player-player ni kita bayar allowance lah untuk dia, sebab dia tak boleh buat kerja lain, dia kena main futsal. Dan kita akan dudukkan dia bersama dan kita akan meletakkan jurulatih supaya kita nampak bila mereka ni lama bersama, kita akan mewujudkan keserasian permainan. Kita tengok tactical mereka, kalau dia nak adopt tactical punya itu strategi apa semua dalam waktu yang terhad sebulan setengah. Coach pun tak dapat nak sumbangkan apa yang ada, apa yang kepada pemain-pemain tu. Jadi kita kena ambil masa yang panjang untuk mereka ni bersama. Dan coach pun kena bersama dalam waktu yang panjang kepada pemain ini untuk menerapkan semua elemen-elemen tu tadi. Sedangkan kita dah simpan 5-6 tahun pun tak dapat result, macam mana kan? Ini baru. Tapi bermakna pemain-pemain ni adakah mereka akan dilepaskan bermain untuk pasukan masing-masing kalau dalam liga? Atau mereka akan bersaing dalam liga sebagai satu pasukan? Mereka akan bersaing dalam liga sebagai satu pasukan. Jadi kita nak playing time itu banyak dengan bersama sebenarnya. Walaupun mungkin namanya mungkin Melaka United Futsal, tapi mungkin bila sampai ke tournament 70-80% kita boleh ambil players ni sebab dia dah bersama. Mungkin kalau dalam kata Liga Felda Kebangsaan habis bulan 4 bulan 5, kita nampak ada bakat-bakat baru yang muncul daripada Liga Felda Kebangsaan tu yang baik. Yang 3-4 orang atau 5-6 orang ni kita combinekan dengan yang ini untuk misal kata kita menghadapi bulan 10 ada tournament AFF futsal misal kata. Jadi 4-5 bulan tu ada 3-4 orang pemain yang bagus ni kita bawa masuk. Jadi kita cuma top up aja pemain. Tapi core-nya dah ada. Daripada bila kita nak sampai bulan 10, bulan 8 barulah kita nak
minta Felda 2-3 players, MPSJ 2-3 players, baru nak combinekan player-players ni. Tak boleh. Saya tengok tak dapatlah dia punya keserasian dia tu, kan. Dan coach pun mungkin macam mana nak latih dia orang, strategi apa semua, fitness terutamanya. Sebulan macam mana nak develop fitness dia orang. Kita tengok masa melawan hari tu dekat sini tercungap-cungap, tak boleh nak compete dengan ini. Jadi fitness tu pun perlu masa yang panjang untuk kita berikan dia punya ni. Jadi sudikah Felda untuk menjadi penaja yang lebih besar dalam liga yang lebih besar? Maksudnya liga tu kalau sekarang ni habis bulan 4. Bulan 5. Bulan 5. Kita nak liga tu lebih kurang sama macam Liga Malaysia. Dia mengambil masa yang panjang, ada banyak tim dan sudah pasti belanjanya besar, Tuan Haji. Dari segi penajaan tu bagi kita rasanya tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi masalahnya, adakah negeri-negeri ni boleh siapkan tim? Dalam sekarang kita ni hanya ada 12 tim aja. Ataupun yang perempuan hanya 10 tim. Okey. Jadi kalau kita tarik masa yang panjang pun, tim tak banyak. No point kita sampai 1 tahun ni punya lig. Sebagai contoh President Cup. Okey, untuk bola. Hanya 6 bulan pun habis. Futsal macam ni juga, pasal pelibatan tim tu tak banyak. Jadi tak guna kita tarik masa terlampau panjang. Tuan Haji, kalau ada pelibatan tim yang besar, apakah Tuan Haji ada visi Felda, maksud saya, pemain-pemain luar negara seperti yang saya tanya Marcelo tadi, mungkin pemain import boleh beraksi dalam Liga Futsal. Apakah itu antara yang boleh difikirkan, dipertimbangkan? Itulah berbalik kepada Persatuan Malaysia Sepak Negeri balik. Okey, sama ada tim, contoh sebagai tim Felda sendiri, sanggup tak dia bayar gaji pemain import tu ataupun negeri-negeri yang lain. Okey, dia mampu tak mampu untuk membayar gaji tu. Okey, jadi bagi saya belum masanya lagi untuk kita bawa masuk player-player import untuk pemain futsal. Apa komen itu? Kalau saya boleh sentuh sikit itu, sedangkan untuk negara kita pun kita belum ada permanent team, macam mana state FA nak ada permanent team dia, kan? Jadi baliknya kita macam chicken and egg juga balik. Yalah, kan? Tapi apa yang perlu saya fikir, memang kita selepas ini nak menggalakkan semua state FA ada futsal team dia. Kerana kita tengok penyertaan peminat-peminat futsal ni sekarang ni menghala ataupun menjurus kepada kelab-kelab masing-masing. Kita tengok satu kelab dia ada 300 penyokong, 200 penyokong. Bila bertanding itulah yang datang. Tapi kalau mewakili negeri, mungkin kelab-kelab yang ada dalam negeri itu menghalakan sokongan kepada state. Jadi kita nampaklah sokongan yang ramai kepada tim futsal itu sendiri. Kan? Jadi baru nilai komersialnya akan datang. Betul. Bila nampak ramai peminat, ramai penyokong yang dapat disatukan. Tapi realitinya, Datuk, mungkin Persatuan Negeri itu akan memberi fokus kepada pasukan elit bola sepak sebelah Piala Presiden. Jadi bagaimana, apakah futsal ini akan diberi keutamaan yang sama atau nanti dia anak tirikan? Saya fikir kalau kita beri sebenarnya pasukan bola negeri-negeri ini kebanyakannya pun mahu adakan pasukan futsal tim ni, tapi kekangan dia tim bola pun tak boleh nak cover dia orang punya kosnya, kan. Macam mana nak tubuhkan futsal lagi? Jadi kita perlu mungkin daripada atas menyalurkan dana untuk futsal ini. Kalau kita nak dia berkembang betul, kita kena menyalurkan, sebab futsal ini tak memerlukan banyak sangat keuangan. Kata untuk misal kata dalam liga dalam kata Melaka, saya cuma perlukan 70-80 ribu je untuk liga dalam Melaka tu. Semua tim boleh main. Kalau kita tengok dalam liga-liga yang luar pun berapa hadiahnya? 1,500, tapi yang datang pasukan 70, 120 pasukan yang datang. Ya, betul. Kan? Bukan pasal hadiah, dia orang minat sekarang ni. Minat kepada futsal tu. Jadi saya fikir dengan sedikit dana yang mungkin boleh kita salurkan kepada persatuan bola ini khusus untuk futsal, mereka pun akan menggerakkan tim-tim negeri mereka sendiri. Baru mungkin boleh saya sambungkan, baru akan wujud semi-pro pula besok. Bila dah ramai penyokong, dah ramai minat, semi-pro, tim tu akan jadi semi-pro, barulah bila nak bersaing lagi tinggi, barulah wujudnya besok pemain-pemain lagi import daripada ini. Saya fikir ke situlah. Okey, nampaknya di bawah kepimpinan Datuk Mat Yusof Madi ni, dah nampaklah kita akan ada liga profesional. Itu yang kita harapkan dengan bantuan daripada rakan kita daripada Felda. Kita akan berehat seketika. Selepas ini kita ke segmen yang terakhir membincangkan mengenai futsal Malaysia. Hai, saya Intan Nursaina. Saya Adi Fashlah di sini. Saya Ben kembali menemani anda.